Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat menyambung kembali perbincangan kita daripada minggu lepas. Dari minggu lepas kita bincang tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang hadis akhir zaman, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, yang mana kita bersiaran langsung dari surau An-Nur fasa 3A Seremban. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam biasa saya mengalu-alukan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada kuliah maghrib pada malam ini, dan macam biasa insya-Allah bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda melalui ruang komen yang ada itu. InsyaAllah anda boleh kemukakan soalan. InsyaAllah saya akan cuba memberi respon terhadap apa-apa yang anda berikan. Saya alu-alukan Mar, WKN, Syamsiah Saleh, Hana, Zulkifli Mahdi, Azizah Izzah. Alhamdulillah Port Dickson jelas. Okey, alhamdulillah dari Port Dickson jelas perbincangan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bincang tentang hadis akhir zaman, tuan-tuan, ia berkaitan dengan futuristik, berkaitan dengan perkara-perkara pada masa akan datang yang kita tidak mengetahuinya, melainkan daripada apa yang disampaikan kepada kita oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis tentang peristiwa akhir zaman ni banyak sebenarnya. Antaranya kita boleh buka dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ada satu bab dipanggil Kitabul Fitan, kitab yang menyatakan tentang fitnah-fitnah. Fitnah itu merujuk kepada fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dan juga dalam Sunan At-Tirmizi pun ada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhir zaman. Bahkan dalam kitab-kitab hadis menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cumanya Al-Mubarakfuri menyatakan bahawa tidak ada dari sudut para ulama telah khilaf dari sudut tartib, iaitu susunan peristiwa akhir zaman itu. Para ulama khilaf kerana apa? Kerana tidak ada hadis yang menerangkan secara terperinci berkaitan dengan peristiwa secara tasalsul, iaitu secara satu persatu mengikut sikun. Tidak ada. Maka di sini barulah datangnya ijtihad daripada para ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, pada malam ini saya ingin bincang dengan tuan-tuan tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar. Sebab kalau kita nak bincang tentang peristiwa-peristiwa kecil, sebenarnya sudah banyak yang berlaku. Bahkan di hadapan kita hari ini berlaku peristiwa-peristiwa kecil. Antaranya disebut al-mutasyabbihin min rijal bin nisa wal mutasyabbihat min nisa bir rijal. Laki-laki yang meniru perwatakan perempuan, perempuan meniru perwatakan laki-laki, dah makin banyak daripada hari ini. Ini juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dan handphone yang kita gunakan, teknologi yang kita gunakan, itu juga merujuk kepada tanda-tanda akhir zaman. Jadi makna kalau kita nak cerita tentang tanda-tanda akhir zaman ni, yang sudah berlaku ni banyak yang di hadapan kita. Peperangan yang berlaku di Syria, yang berlaku di Afghanistan, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di merata tempat, itu merupakan tanda-tanda akhir zaman.
gempa bumi yang berlaku dari satu tempat ke satu tempat, tsunami yang berlaku, itu semua merujuk kepada tanda-tanda akhir zaman. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kali ini kita nak bincang tentang tanda-tanda akhir zaman yang melibatkan tanda-tanda besar. Dari sudut tasalsulnya, susunannya mengikut ijtihad para ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana kita sebut tadi, bila kita bincang tentang hadis akhir zaman, kita tidak boleh lari daripada nas, daripada hadis Nabi SAW. Kita boleh merujuk para ulama yang mengistinbatkan daripada nas, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi itu. Baik. Secara ringkasnya tuan-tuan, dengan masa yang terhad kepada kita, saya akan terus bincang satu persatu yang berkaitan dengan hadis akhir zaman itu secara apa? Secara tasalsulnya sebagaimana yang disebut juga oleh guru saya, Syekh Almarhum Ad-Doktor Walidul Ani rahimahullah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam banyak-banyak tanda akhir zaman ni, dia macam kita sebut sebelum ini bahawa tanda akhir zaman boleh kita bahagikan kepada dua peristiwa akhir zaman. Yang pertama peristiwa kecil, tanda kecil. Yang kedua tanda-tanda besar. Adapun tanda kecil boleh dikatakan memang dah berlaku. Tanda kecil ni sudah berlaku. Kematian mengejut pun merupakan tanda akhir zaman, tuan-tuan, disebut sebagai mautal faj'ah. Kematian yang datang secara tiba-tiba. Waktu maghrib kita duduk sembang, tiba-tiba pukul 2 pagi dah meninggal dunia. Ini kematian mengejut. Itu juga merupakan tanda akhir zaman. Sebab tu kalau kita lihat zaman-zaman dulu, tidak. Zaman-zaman dulu jarang sangat orang mati mengejut ni. Nak mati ni dia ada step by step dia. Mula-mula boleh berjalan, lepas tu nak berjalan tak boleh dah, duduk aja. Lepas tu nak duduk pun tak boleh, berbaring aja. Lepas tu sikit-sikit nazar, orang pakat barit cair Yasin, meninggal. Kebanyakan orang dulu macam tu. Betul tak? Kan? Tapi zaman sekarang kebanyakan sudah berubah. Banyak yang berlaku mautal faj'ah, mati yang datang secara tiba-tiba. Yang tambah-tambah hari ni COVID datang. Dalam keadaan dia tak perasan pun, demam sikit-sikit, pipi cek doktor, pipi COVID positif, malam tu dah meninggal dunia. Allahu Akbar, begitu cepat sekali. Jadi itu juga merupakan tanda akhir zaman sebenarnya. Tetapi masih lagi dalam situasi tanda-tanda kecil. Jadi apakah tanda-tanda besar? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertamanya, para ulama khilaf di kalangan ulama. Tanda besar yang pertama apa? Dajjal ke? Mana satu ke? Mahdi ke? Apa yang pertama? Baik, saya nak sebut bahawa daripada ijtihad daripada guru saya yang berpandukan kepada hadis-hadis Nabi SAW, beliau menyatakan bahawa tanda akhir zaman, tanda besar yang pertama adalah dengan kedatangan Mahdi. Itu. Kedatangan Mahdi. Macam mana kita boleh kenal Mahdi? Hari ini ramai dah orang kenal Mahdi. Orang sebut Mahdi dah ada, Mahdi dah dilahirkan, Mahdi begini. Macam-macam sekali. Persoalan-persoalan ataupun kenyataan-kenyataan yang dibuat. Sebenarnya kenyataan-kenyataan itu tidak berasas. Kerana kita tidak mengetahui Mahdi melainkan setelah dia dibai'ahkan. Ya tak? Kita tak tahu. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi maknanya tanda besar yang pertama adalah Al-Imam Mahdi. Dan sebelum kedatangan Imam Mahdi, tuan-tuan, ada kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah yang akan mendominasi dan melakukan kezaliman. Sekarang ni pun banyak dah kezaliman-kezaliman yang berlaku di Timur Tengah. Sebenarnya kita nak cari keadilan, pemerintah yang betul-betul adil, melaksanakan kebaikan. Tak ada, payah nak jumpa. Sebab tu apa yang berlaku di Syria, tuan-tuan, peperangan sangat-sangat dahsyat. Mengorbankan ramai nyawa, pelarian juta orang menjadi pelarian di Syria. Hasil daripada kekejaman dan kezaliman pemerintah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir zaman nanti, maknanya sebelum kedatangan Mahdi akan wujud satu kerajaan. Perkara ini disebut dalam kitab Al-Fitan oleh Abu Nu'aim Al-Humaidi. Jadi kita boleh buka dalam kitab tersebut dan kita juga boleh rujuk dalam kitab Al-Isya'ah fi Ashratis Sa'ah oleh Al-Imam Al-Barzanji. Bukan Barzanji Maulud tu bukan. Ini Al-Imam Barzanji. Namanya kitabnya Al-Isya'ah fi Ashratis Sa'ah. Yang mana kemunculan satu kerajaan yang besar di Timur Tengah. Iaitu kerajaan itu dipimpin oleh Sufyani.
disebut sebagai kerajaan Sufyaniyah yang dikatakan ia keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dengan sebab itu digelar sebagai satu kerajaan, nama dia kerajaan Sufyaniyah. Dan kerajaan ini merupakan kerajaan yang zalim, yang bertapak di Syam. Di Syam. Mana Syam, Allahu a'lam. Kalau dulu disebut Syam ni, kalau hari ni dah jadi 4 negara. Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Itu semua adalah Syam. Zaman dulu sebut Syam, dia termasuk ke empat negara itu pada hari ini. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana kalau orang-orang dulu, orang Quraisy dan sebagainya, mereka berniaga di Syam, sampai di Jordan tu dah Syam lah. Kan? Sampai di Syria, itu kemuncak Syam lah. Jadi Syam itu merujuk kepada 4 negara, Lebanon, Syria, Jordan dan Palestin. Jadi di Syam ni lah, mana-mana negara kita tak tahu, akan wujud satu kerajaan yang nama dia kerajaan Sufyani, yang zalim. Dia melakukan kezaliman kepada rakyat, kezaliman yang semakin dahsyat. Dan dunia pun semakin teruk. Macam hari ni kalau kita lihat perkara-perkara fitnah-fitnah, ujian-ujian semakin mendalam, semakin melebar. Maka seterusnya apa yang berlaku? Manusia mencari-cari seorang penyelamat untuk menyelamatkan umat Islam, terutamanya daripada kekejaman dan kezaliman, terutamanya di Timur Tengah. Sebab banyak hadis-hadis Nabi SAW banyak menceritakan situasi di Timur Tengah. Dan Al-Imamul Mahdi sendiri diceritakan di Timur Tengah sebenarnya. Kerajaan dia pun yang dibina pun di Timur Tengah, iaitu di Palestin, kerajaan Mahdi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Pada satu ketika, ni tuan-tuan nak cam, bila Mahdi akan datang ni, bila Mahdi akan datang, tuan-tuan cam begini. Disebut dalam satu riwayat bahawa, disebut dalam kitab Kiamat Hampir Tiba. Tuan-tuan boleh rujuk, kitab kecil saja, Kiamat Hampir Tiba, menyatakan bahawa sebelum kedatangan Mahdi, pada bulan Ramadan, berlakunya 2 gerhana. Pada awal Ramadan berlakunya gerhana bulan, dan pada tengah Ramadan, awal Ramadan berlakunya gerhana matahari, dan pada tengah Ramadan berlakunya gerhana bulan. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan yang sama, tahun yang sama, bulan Ramadan berlaku 2 gerhana. Satu gerhana matahari, satu gerhana bulan. Di awal bulan berlaku gerhana matahari, di pertengahan bulan Ramadan berlaku gerhana bulan. Maka itu merupakan petanda kepada kewujudan Mahdi. Itu satu. Yang keduanya, berlakunya pada tahun itu berlakunya orang menunaikan haji. Menunaikan haji macam biasa. Macam sekarang kita nak pergi haji agak sukarlah sikit. Tak tahulah Malaysia hantar ataupun tidak tahun ini. Indonesia sudah mengumumkan bahawa tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini dengan sebab COVID-19 yang belum lagi berakhir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi pada tahun itu, saya rasa benda ni dah, maknanya COVID-19 pun dah selesai. Baik, Sayuti Alidrus dia kata apa? Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah berlakunya pergaduhan antara manusia dikira tanda akhir zaman? Nabi SAW sebut tanda akhir zaman itu ialah al-qatlu. Pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Itu tanda akhir zaman. Jadi pergaduhan termasuklah. Bergaduh, berbunuhan dan sebagainya. Baik. Dan makin lama makin banyak. Kalau dulu kita tengok kes bunuh tak banyak sangat kan zaman-zaman dulu. Kalau satu kes bunuh tu pakat terkejut dah. Kalau kita pasaran zaman sekarang ni tak kira negara mana pun seluruh dunia lah. Kes bunuh ni boleh dikatakan berlaku hari-hari. Itu juga merupakan tanda akhir zaman. Baik, kita sambung cerita kita tadi. Bahawa pada tahun itu, makna lepas berlaku bulan Ramadan, berlaku gerhana. Tuan-tuan perasan, cuba tengok. Bila akan berlaku? Cuba rujuk kepada ahli falak. Bila akan berlaku ni? 2 gerhana pada bulan Ramadan yang sama. Kemudian, pada lepas Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, musim haji. Orang pergi haji. Masa orang pergi haji, itulah berlakunya satu pertumpahan darah yang sangat-sangat dahsyat. Di mana? Di Jamrah. Di Jamrah, tuan-tuan. Di Jamrah itu berlakunya pertumpahan darah.
pertumpahan darah itu berlaku kerana pergaduhan. Pergaduhan antara umat Islam berlaku begitu dahsyat. Sebab apa? Sebab kezaliman yang memuncak. Orang mencuri, orang merompak. Sampai pergi Mekah pun merompak, mencuri, bergaduh jadi satu benda biasa. Sehingga kan bergaduh berlaku secara besar-besaran, dekat dengan melontar, dekat dengan jamrah, sehingga darahnya mengalir. Nak menceritakan pergaduhan yang sangat dahsyat berlaku. Sehingga kan orang yang pergi haji rasa kecewa bila lihat suasana seumpama itu. Umat Islam di mana nilai-nilai umat Islam yang diwujudkan sepatutnya di atas dasar kasih sayang, mencintai, belas kasihan di antara satu sama lain, dia terhakis sikit demi sikit. Berlakunya pertempuran, pergaduhan yang begitu dahsyat. Pada ketika itulah disebut dalam kitab Kiamat Hampir Tiba itu, tuan-tuan boleh rujuk, iaitu ada 7 orang alim ulama yang kebetulan mereka pergi menunaikan haji pada tahun itu. Mereka daripada pelbagai negara dan mereka tidak berpakat, mereka tak kenal pun di antara satu sama lain. Tetapi bila mereka melihat kejadian di Mekah pada ketika itu yang berlaku pertumpahan darah, mereka merasakan sudah sampai saat mereka mencari penyelamat ummah. Iaitu siapa? Nama dia Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi SAW. Iaitu dia itulah yang akan dilantik sebagai seorang pemimpin yang akan mengepalai sebuah negara yang namanya Kerajaan Mahdi. Baik, 7 orang ni tuan-tuan, mereka tidak berpakat. Mereka tak kenal pun antara satu sama lain. Tetapi bila mana mereka secara tiba-tiba mereka berjumpa di depan Kaabah, sembang macam kita lah. Sembang tengok Allah, keadaan dunia sekarang makin teruk lah, duk sembang. Rasa macam kita kata kecewa. Jadi masing-masing kata nak cari penyelamat ummah, Al-Imam Mahdi. Rupanya ke-7 orang ni mempunyai satu misi yang sama. Akhirnya mereka pun pakat, mereka cari. Bila cari, mereka jumpalah Al-Imam Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah di Makkahul Mukarramah. Tuan-tuan, mereka berjumpa dengan Imam Mahdi. Mereka nak berbai'ah, nak menyatakan untuk melantik Imam Mahdi untuk mengepalai, memimpin umat Islam yang sudah jadi caca merba ni. Kerajaan Sufyan ni pun makin zalim, makin teruk. Tuan-tuan, apa berlaku selepas itu? Imam Mahdi ni dia tak terima. Dia lari pergi Madinah. Itu dia. Lepas tu kita kata bahawa Al-Imam Mahdi ni bukan jenis mengaku mari suar muka, kata akulah Imam Mahdi. Tak ada. Tak ada. Imam Mahdi ni orang yang dia tak mau menerima peringkat awalnya. Bahkan dia ni bukanlah daripada awal jadi Imam Mahdi, tidak. Dia Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi SAW menyatakan Allah mengislahkan dia, membaikkan diri dia dalam satu malam. Dia jadi orang yang bersedia untuk menerima tanggungjawab tersebut. Baik, jadi dia pergi ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat ni pergi cari dari Madinah. Dia pun tengok orang cari dia lari pergi Mekah. Bila dia lari di Mekah, dia duduk di Mekah pada ketika itu, ketika mana berada tawaf di Kaabah tu, pada ketika itu mereka ini yang kata umat Islam, para alim ulama yang di belakang mereka ramai juga yang bersama-sama mereka pegang betul-betul Imam Mahdi, paksa untuk dibai'ahkan. Maknanya Al-Imam Mahdi dipaksa untuk dibai'ah. Sebab itu tuan-tuan perasan. Hari ini mana-mana ajaran sesat, mereka akan mendakwa ada lahirlah Imam Mahdi sana, Imam Mahdi sini dan sebagainya. Boleh kenal pula siapa Imam Mahdi, maka itu merupakan ajaran yang sesat, yang tidak benar dan tak betul. Sebab apa? Sebab kita kata dalam riwayat mencatatkan Imam Mahdi dia bukan nak menerima dengan sukarela. Dia rasa macam diri dia tak layak. Dia tak nak terima jawatan itu. Satu jawatan kepimpinan yang besar. Dia tak nak terima. Hinggalah dia dipaksa kerana umat Islam melihat tidak ada orang lain lagi yang boleh menyelamatkan ummah pada ketika itu. Maka dia dipaksa. Akhirnya dia paksa rela. Dia terpaksa terima. Dan dia diangkat, dibai'ahkan menjadi pemimpin. Menjadi seorang pemimpin. Dibai'ahkan di Mekah, tuan-tuan. Bai'ah ni bukan bai'ah saja. Bai'ah untuk menjadi pemimpin. Untuk mengepalai kerajaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada ketika itu sampailah berita kepada kerajaan Sufyan ni. Kerajaan Sufyan ni tak senang duduklah. Sebab apa? Nampak macam ada pesaing
Selama ni mereka lah yang kontrol Timur Tengah. Tapi sekarang ni mereka menjadi kuasa besar dunia di Timur Tengah. Tetapi sekarang ni ada pesaing mereka. Katanya ada Mahdi dibai'ahkan. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Memanda menteri ni punah sihat ni kepada kerajaan Sufyan ni menghasut Sufyan ni supaya melakukan peperangan, melakukan serangan. Sufyan ni tak berani. Sebab dia tahu tak boleh menang ni. Kalau betul-betul Mahdi ni tak boleh menang ni. Tapi oleh kerana mendapat desakan demi desakan, akhirnya dia hantar tentera. Dia hantar tentera darat, tuan-tuan. Hantar tentera darat daripada Syam nak pergi ke Mekah. Sampai ke Madinah, satu tempat nama dia Baida. Satu tempat disebut dalam hadis Nabi SAW, satu tempat nama dia Al-Baida. Kalau tuan-tuan buka peta Saudi, tuan-tuan cari kat mana itu nama dia Al-Baida. Sebab tempat ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ia tak jauh daripada Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai dekat Al-Baida, berlakunya gempa bumi. Secara tiba-tiba dudu berlaku gempa bumi, menenggelamkan kesemua tentera Sufyan ni. Tenggelam habis. Tinggal 2 orang saja yang hidup. Satu, patah balik kepada kerajaan Sufyan ni nak bagi tahu apa yang berlaku. Seorang lagi teruskan perjalanan nak mengangkat bendera putih lah, bagi tahu pada kerajaan Mahdi memang mereka tak nak lawan. Jadi tuan-tuan, di situ menunjukkan bila mana Imam Mahdi ataupun Muhammad bin Abdullah ini yang dibai'ahkan, yang baru dibai'ahkan ini, mendapati, rupa-rupanya tentera-tentera Sufyan ni tenggelam di Baida, maka barulah dia berkeyakinan sesungguhnya dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah Islam, memimpin ummah di akhir zaman. Dan kata para ulama, disitulah bermulanya tanda besar kiamat yang pertama. Sekarang ni tanda kiamat dah banyak dah berlaku, tetapi merujuk kepada tanda besar kiamat, itulah tanda besar kiamat yang pertama. Lalu Al-Imam Al-Mahdi dia buat apa? Kita dah bincang dah sikit pada minggu lepas, yang mana Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai sebuah kerajaan Islam, khilafah Islamiyah. Baik. Pada waktu itu bagaimana? Dunia ni ada kerajaan lain ada. Tetapi Amerika waktu itu sudah lemah. Maka dengan kejatuhan Amerika, ini tak adalah hadis, ini analisis. Yang saya sebut. Ini dunia, bab dunia ni. Ya hadis tadi yang tu ada, tapi yang ni tak ada. Bab Amerika ni tak ada. Cumanya analisis daripada guru saya, berdasarkan kepada situasi-situasi yang berlaku, iaitu Amerika dia akan lemah. Sekarang ni pun kita tengok Amerika semakin lemah. Kes COVID dia pun, berat. Dia paling teruk sekali. Kalau kita tengok kan. Dia makin lemah. Ekonomi dia pun makin teruk. Sosial dia pun makin teruk. Bunuh diri pun makin banyak. Kemudian fenomena alam pun dengan gempa bumi, dengan taufan, banyak taufan lah, puting beliung banyak. Makin teruk kan. Jadi lama-kelamaan dia akan jatuh. Kuasa besar dunia akan jatuh daripada Amerika Syarikat. Waktu itu akan berpindah ke Eropah. Itu kuasa besar dunia. Dan kuasa besar dunia kita tengok Eropah sekarang ni pun makin mengukuhkan keadaan mereka. Dengan European Union dan seumpamanya. Baik. Tuan-tuan. Jadi maknanya, waktu itu, wallahu a'lam, mungkin kerajaan dunia yang lain yang sudah mengambil tempat setelah Amerika adalah Eropah. Dalam masa yang sama, China sedang meningkat naik untuk menjadi kuasa besar dunia yang hebat juga. Tetapi antara kuasa besar dunia yang dipimpin oleh umat Islam waktu itu adalah kerajaan Mahdi yang memimpin di mana yang menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Setakat ni boleh ikut tak? Ada soalan boleh tanya ya. Ada soalan boleh tanya. Baik. Jadi saya bawa cerita je bagi nampak gambaran. Saya tak bawa hadis satu-satu panjang nak cerita dia. Jadi saya ambil secara kesimpulan daripada apa yang berlaku. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kemudian Al-Imam Mahdi pun pada waktu itu dia melaksanakan keadilan, dia melaksanakan memimpin negara dengan baik dan akhirnya kerajaan Sufyan ni pun tewas, dia makin lemah dan negara-negara umat Islam waktu itu berkiblatkan kepada kerajaan Mahdi lah. Jadi umat Islam pun adalah tempat berpegang. Pada hari ini umat Islam tidak ada tempat berpegang kan, dengan masing-masing, dengan cara masing-masing. Bahkan tidak ada kesepakatan
nak harapkan kesatuan umat Islam hari ni pun Allah, nak harapkan OIC. Dia OIC aja, OIC. Dia tengok aja, dia tak buat apa pun. Dan kita dapat saksikan baru ni krisis perang di antara Israel dengan Palestin baru ni. OIC tak ada apa pun, kan? Tak ada kenyataan apa pun, tak ada, tak agresif pun, biar macam tu aja. Jadi itulah, nak harapkan tak boleh harap. Tetapi pada waktu itu bila ada kerajaan Mahdi, negara-negara umat Islam boleh bernaung di bawah kerajaan Mahdi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas Mahdi apa yang berlaku? Selepas kerajaan Mahdi ni, saya sebut tadi kuasa besar di Eropah dipimpin waktu itu oleh antaranya menunjuk Rom. Rom dengan bala tentera dia. Berlakulah konflik antara umat Islam dan juga Nasara. Lalu berlakulah satu peperangan yang disebut sebagai Al-Malhamah. Peperangan itu berlaku di mana? Di Ghutah. Di Ghutah. Jadi tentera Islam daripada Palestin dan Ghutah itu sempadan Ghutah di Syria, dan tentera musuh berada dekat dengan Rom. Dekat dengan Rom, dekat dengan Turki, kat situ dah, kan? Jadi maknanya berlakunya pertempuran yang dahsyat. Dari sudut bilangan, dari sudut ketenteraan, dari sudut teknologi, mereka lebih hebat. Umat Islam tidak ada kekuatan pada waktu itu. Keluar aja mati, keluar aja syahid. Memang perang ni perang sungguh, tuan-tuan. Perang, kalau disebut sebagian ulama beristihad bahawa guru saya dia beristihad, penggunaan waktu itu penggunaan senjata moden, penggunaan kimia, bukanlah sebagaimana yang disebut oleh sebagian orang. Ijtihad jugalah yang menyatakan ianya menggunakan senjata tradisional. Wallahu alam, kita tak tahu, tapi ini berdasarkan ijtihad masing-masing. Baik, tuan-tuan, berlakulah satu peperangan di satu tempat nama dia Ghutah. Tuan-tuan boleh buka peta. Ghutah ni dekat mana? Ghutah ni dekat Syria, di Damsyik. Tengok, ghain, waw, ta, ta marbutah, di Ghutah. Berlaku satu peperangan antara umat Islam dan juga Kristian, Nasara. Tuan-tuan, di akhir zaman ni, peperangan dahsyat berlaku ni di kalangan umat Islam ni. Umat Islam dia berdepan dengan 3 kuasa besar dunia. Sebab dalam dunia pada hari ini sebenarnya dia ada 4 saja agama. 4 agama. 3 agama langit, 1 agama budaya. Agama budaya kita kira satu lah. Apa maksud agama budaya? Agama budaya ni agama yang etis, tak ada agama yang sembah berhala, wathani, sembah pokok. Ini semua kira satu agama. 3 lagi agama samawi. Yang pertama Yahudi. Agama samawi itu maksud agama langit. Yahudi, agama langit. Mereka bahasa wahyu. Yang kedua Kristian, Nasara, agama langit, bahasa wahyu. Yang ketiga Islam, agama langit, berdasarkan Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala. Tetapi 2 dah seleweng, Yahudi dan Nasara, tinggallah Islam. So Islam berhadapan dengan 3 kuasa besar. Yang pertama Kristian, yang kedua Yahudi, yang ketiga wathani ataupun budaya. Jadi kali pertama umat Islam kerajaan Mahdi berhadapan dengan apa? Dengan peperangan dengan siapa? Dengan kuasa besar dunia yang berpaksikan di Eropah ataupun di Rom. Jadi maksudnya apa? Kristian lah, Nasara. Berlakulah peperangan. Peperangan ni berlaku dekat mana? Di satu tempat nama dia Ghutah. Baik, tuan-tuan. Ringkas cerita, umat Islam mencapai kemenangan, alhamdulillah. Allah bagi kemenangan pada umat Islam, dan waktu itu umat Islam boleh buka sampai ke Fathu Konstantiniyah. Dibuka Konstantinopel. Disebut para ulama Konstantinopel itu bukan merujuk kepada Istanbul, tapi merujuk sampai ke Rom. Jadi umat Islam berjaya membuka Rom. Tuan-tuan, berjaya membuka Rom sampai ke Rom. Kerana apa? Kerana umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Dan waktu itu tentera-tentera ni, peperangan antara tentera, tuan-tuan, orang awam tak terlibat. Peperangan ini antara ketenteraan, bukan orang awam. Orang awam wait and see je. Jadi tentera musuh pun dah tewas. Umat Islam pun berjaya membuka Rom. Duk tengah seronok ni kejayaan, tiba-tiba dengar suara-suara menyatakan Dajjal telah muncul. Maka tentera Islam balik ke Palestin. Rupanya perkara itu adalah rumus. Katanya daripada syaitan. Syaitan yang cuba nak menimbulkan rasa kerisauan ataupun nak bagi cukup-cukup lah. Maknanya kemenangan umat Islam tu balik ke tempatnya. Umat Islam balik ke Palestin. Baik.
selepas daripada itu barulah khurujud dajjal. Khuruj ad-dajjal. Khurujud dajjal berlaku maknanya lepas umat Islam menang dengan Kristian, dapat membuka Rom, Fathu Rom, maka selepas daripada itu khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Dajjal ini simbol ataupun wakil kepada Yahudi. Kita sebut tadi umat Islam berhadapan dengan 3. Yang pertama Nasrani, yang kedua Yahudi, yang ketiga budaya. Okey, agama budaya. Jadi dah selesai dengan Nasrani, sekarang berhadapan dengan Dajjal. Dajjal adalah wakil kepada Yahudi. Maka datanglah Dajjal, khurujud Dajjal. Bila datangnya Dajjal, tuan-tuan, tiba-tiba Dajjal ni, Allahu Akbar. Dajjal ni, dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia satu keistimewaan. Apa istimewa dia? Istimewa dia, dia boleh buat benda luar biasa. Dan Dajjal ni adalah manusia biasa. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Hari ni kadang-kadang orang kata, oh dah, Dajjal ni sistem. Ada sistem tu sistem lah. Tetapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang Dajjal. Nabi menceritakan bahawa Dajjal itu seorang manusia biasa macam kita. Cumanya Allah bagi kelebihan pada dia, boleh melakukan perkara-perkara khawariqul adah. Apa tu khawariqul adah? Dia boleh buat benda-benda pelik. Macam ahli sihir, tutup bomo, macam itulah keadaan dia. Orang kita pula, kalaulah seseorang boleh buat benda pelik, dia cepatlah ikut. Sebab tu Dajjal ni, bila keluarnya Dajjal, tuan-tuan, maka ia membawa satu fitnah yang sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak daripada Adam AS sampai hari kiamat, melainkan fitnah yang datang daripada fitnah Dajjal. Itu kena ingatlah tuan-tuan, fitnah Dajjal itu. Sebab tu kita diajar oleh Nabi SAW doa. Masa kita solat, sebentar lagi kita masuk waktu isyak, kita solat isyak. Masa tahiyat akhir, jangan lupa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati al-masihid dajjal. Ataupun wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi maknanya, kita berlindung, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka Jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, aku berlindung denganmu daripada ujian fitnah masa hidup dan masa mati, dan aku berlindung daripada kejahatan fitnah Dajjal. Jadi itu doa yang sahih berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, yang sunat dibaca setiap kali kita solat masa tahiyat akhir. Selepas kita baca tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, itulah doa yang sunat untuk kita baca. Dan tuan-tuan, Dajjal bila datang ni disebut dalam hadis, first kali dia datang, Dajjal ni dah wujud ataupun tidak? Dajjal dah wujud, tuan-tuan. Dajjal dah ada. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Tamim Ad-Dari. Hadis tu ada 3 muka surat panjang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, iaitu daripada Fatimah binti Qais menceritakan tentang khutbah Nabi, yang Nabi menceritakan seorang yang namanya Tamim Ad-Dari berlayar di lautan, dihempas ombak apa semua, dipukul sampailah tersadai di satu pulau. Di situlah dia berjumpa dengan Dajjal. Maknanya Dajjal sudah wujud. Macam Nabi Isa lah. Nabi Isa dah ada, cuma sampai masa Allah turun kalau Nabi Isa. Tapi di mana sekarang Nabi Isa? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Hanya Allah mengetahui. Macam tu juga Dajjal. Nabi kata Dajjal dah ada, tapi bila Dajjal akan datang, wallahu alam. Jadi maknanya tunggu kemunculan dia, hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Maka bila sampai masa Allah izinkan, maka dia akan keluar. Dia akan keluar sebagai apa? Sebagai seorang pemuda. Sebagai seorang pemuda. Rambut kerinting. Rambut afro, tuan-tuan. Rambut afro. Bulat. Kan rambut kerinting. Dan beliau ni mandul. Dan Dajjal ni juga, dia manusia. Mata dia buta sebelah. Sebelah kanan dia buta, sebelah kiri celek. Yang celek itu pun terbeliak sikit. Itu mata dia. Dia cacat. Sebab apa cacat? Sebab memang Allah ciptakan dia cacat. Sebab apa? Satu ketika dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mana ada Tuhan cacat kan? Nak ceritanya. Jadi maknanya Allah cipta dia macam tu. Jadi tuan-tuan, Dajjal ni pertama kali dia akan keluar bersama dengan 70,000 Yahudi daripada Aspahan. Dari Aspahan. Daripada Aspahan. Baik. Jadi bila dia keluar ni, dia akan bawa kemakmuran kepada sesiapa yang mengikutinya. Waktu itu manusia yang berada dalam keadaan
kemarau, dalam keadaan kesusahan, datangnya Dajjal membawa sinar. Kalau mereka nak ikut Dajjal, maka akan dapat kebahagiaan, kemakmuran. Inilah satu fitnah yang sangat besar, tuan-tuan. Jadi orang ni kalau tak ada makan, tuan-tuan, susah. Bila Dajjal datang, dalam hadis Nabi sebut, Dajjal bawa segunung roti. Nak bayangkan kepada kita, tuan-tuan, bukanlah roti semata-mata. Hadis tu nak ceritanya Dajjal bawa makanan, kemakmuran, kemewahan. Jadi orang yang berada dalam keadaan kelaparan, kesusahan, mudahlah ikut Dajjal. Apatah lagi disebut dalam hadis juga, sebelum kedatangan Dajjal 3 tahun akan berlaku kemarau yang panjang. Tahun yang pertama kemarau berlaku, 1/3 air hujan tak turun. 1 tahun, 1/3 dah kurang. Tahun yang kedua, 2/3 air hujan tak turun, lagi kurang. Tahun yang ketiga, kering kontang, 1 titik pun tak turun hujan. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang tak bagaimana waktu tu kemarau, bagaimana kekeringan waktu tu, bagaimana dalam keadaan susah waktu itu, tumbuh-tumbuhan semua mati, haiwan ternakan pun tak ada, mati apa semua, pokok pun tak tumbuh. Tuan-tuan bayang tak suasana begitu? Dan itulah sebelum kemunculan Dajjal. Jadi bila Dajjal datang ni, kira waktu yang tepat lah bagi dia lah. Sebab dia nak buat fitnah, nak buat ujian. Dia menawarkan kemakmuran bagi mereka yang ikut dia. Dan siapa yang ikut dia dapat kemakmuran. Dapat makan, dapat nikmat. Maka dengan sebab itu ramai yang ikut Dajjal sebenarnya. Bahkan bukan sekadar itu, disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau orang yang tak terima Dajjal, Dajjal pergi jumpa orang tu. Dia kata, mak ayah kamu mati dah kan? Dia kata, ya. Kau percaya kat aku tak? Kalau aku hidupkan mak ayah kamu balik. Dia kata, kalau boleh hidupkan, aku percaya. Maka dengan pertolongan bantuan 2 ekor syaitan. Seekor syaitan menyerupai mak dia. Satu syaitan menyerupai bapak dia. Bangkit daripada kubur. Cakap sebiji serupa, mari bertemu dengan pemuda ni. Anak, ni mak ni, ni ayah ni. Allahu Akbar. Akhirnya Dajjal berjaya memperdayakan manusia. Terutama manusia yang tidak berilmu, manusia yang lemah imannya, manusia yang terkapai-kapai mencari sesuatu kehidupan dunia, mengabaikan kehidupan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW menganjurkan pada kita untuk kita memperbanyakkan baca surah Al-Kahfi. Renunglah surah Al-Kahfi. Kata Nabi, man hafidha 10 ayat min surah Al-Kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang hafal, yang baca 10 ayat pun cukuplah daripada surah Kahfi, dapat menyelamatkan diri daripada Dajjal. Sebab apa? Cuba kita hayati apa isi kandungan surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi dia berkaitan dengan akidah. Yang nak menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Dan Dajjal ni dia akan berjaya perintah dunia. Sebenarnya. Imam Mahdi pun tak nak challenge Dajjal ni. Maka dengan sebab itulah selepas Dajjal apa yang berlaku? Waktu dia perintah apa yang berlaku? Nak tahu apa yang berlaku tuan-tuan? Nanti kita akan sambung lah nampaknya. Masa tak mengizinkan pada kita ni. Ni macam ada soalan. Adakah munculnya? Mana ni? Saya pun tak buat nampak ni soalan. Adakah munculnya Dajjal hanya menyebabkan fitnah je ke Ustaz? Ya, maksud fitnah ni ujian. Dajjal tu membawa ujian. Dia tugas dia, Dajjal ni, dia nak orang ikut dia. Itulah fitnah. Itulah fitnah. Dia nak orang ikut dia. Dia nak kontrol dunia ni. Sebab tu last kali dia mengaku sebagai Tuhan. Sebelum tu tak mengaku Tuhan lagi. Dia hanya pengaruh orang lah. Lepas dia dah sampai tahap orang ikut, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Bagaimana keadaan macam tu? Itu banyak lagi cerita dia, tuan-tuan. To be continued, insya-Allah. Masa tak mengizinkan pada kita. Setakat ni ikut masa yang ada. Sebab kita dah masuk waktu Isyak. Jadi tuan-tuan sekadar itu. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada waktu-waktu yang lain. Sekadar itu untuk kali ini. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat yang mengikuti kuliah Maghrib ringkas kita pada malam ini. Mudah-mudahan sikit perbincangan kita dapat manfaat. Banyak lagi yang akan kita ceritakan. Isu-isu yang berkaitan dengan akhir zaman ni. Tapi masa tak mengizinkan. Jadi sekadar itulah dulu untuk kali ini. Moga-moga perbincangan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri kita untuk sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Akidah perkara yang paling pentinglah hidup kita, tuan-tuan. Dengan akidah itu kita dapat mempertahankan diri kita daripada fitnah Dajjal.
Wallahu alam, apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.